Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 4 operasi set. Kita masih lagi di subtopik 4.1 iaitu persilangan set. Standard pembelajaran pada hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set? Jadi kita akan lihat contoh soalan di dalam buku teks muka surat 103 iaitu contoh 6. Sebanyak 140 orang murid tingkatan 5 diberi peluang untuk menyertai kelas intensif untuk mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu. Sebanyak 65 orang murid memilih kelas bahasa Melayu. 70 orang murid memilih kelas sejarah. Manakala 50 orang murid memilih kelas bahasa Melayu dan sejarah. Hitung jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif. B. Jumlah murid yang tidak menyertai sebarang kelas. Jadi apabila ada soalan penyelesaian masalah seperti ini, adalah penting untuk kita memahami masalah dengan mengeluarkan semua maklumat-maklumat penting. Jadi jumlah murid 140, yang menyertai sejarah sahaja 70 orang, kita keluarkan kembali maklumat. Yang menyertai kelas bahasa Melayu 65 orang dan yang menyertai bahasa Melayu dan sejarah adalah 50 orang. Jadi kita akan mulakan strategi menjawab soalan. Jadi untuk memudahkan kita adalah penting untuk kita melukiskan gambar Raja Van supaya mudah kita untuk lihat satu persatu di setiap set soalan di setiap set kelas sejarah ataupun bahasa Melayu. Jadi untuk lukis gambar Raja Van, kita namakan set B adalah murid yang memilih kelas bahasa Melayu, set S adalah murid yang memilih kelas sejarah. Jadi maklumat yang kita bincangkan ketika kita memahami masalah, kita dapati ada 50 orang yang memilih kelas bahasa Melayu dan kelas sejarah. Jadi ini bermakna 50 orang ini berada di kawasan persilangan set B dan set S. Jadi kita akan menjawab soalan ini dengan melukis gambar Raja Van terlebih dahulu. Jadi ini adalah set semesta. Dan kita ada set B, iaitu set menyertai kelas bahasa Melayu. Dan kita ada yang menyertai kelas bahasa Melayu dan sejarah. Jadi kita kena pastikan ada kawasan persilangan set. Jadi ini adalah set B dan ini adalah set S, iaitu murid yang memilih sejarah. Jadi di mana kita nak mula mengisi bilangan pelajar? Diingatkan apabila adanya persilangan set, kita perlu isi di bahagian paling dalam terlebih dahulu. Okey, jadi saya letakkan langkah 1, iaitu yang memilih bahasa Melayu dan sejarah 50 orang kita isikan. Jadi bila kita nak letak bilangan unsur, kita tak perlu letak dot. Kalau awak letak dot 50, ini adalah satu unsur sahaja, iaitu 50. Jadi untuk letakkan bilangan unsur tidak perlu ada dot di sini. Jadi cikgu letakkan ini sebagai langkah 1. Pastikan kita isi persilangan set terlebih dahulu. Seterusnya langkah 2, kita boleh pilih sama ada kita ingin lengkapkan yang bilangan murid yang bahasa Melayu sahaja ataupun sejarah sahaja, iaitu tidak jadi masalah, yang mana-mana pun boleh. Jadi kita pilih langkah 2 kita di sini, iaitu kita nak kenal pasti berapa murid yang memilih kelas bahasa Melayu sahaja. Jadi pada langkah 2 kita tahu yang memilih kelas bahasa Melayu adalah 65 orang murid. Seperti yang kita bincangkan tadi, 65 orang murid ini termasuk murid yang memilih bahasa Melayu dan sejarah. Jadi untuk dapatkan yang memilih bahasa Melayu sahaja, 65 ditolak dengan 50, iaitu murid yang memilih bahasa Melayu dan sejarah. Jadi kita dapat 15 orang murid yang memilih bahasa Melayu sahaja. Jadi seterusnya kita nak cari ada berapa murid yang memilih kelas sejarah sahaja. Jadi saya letakkan sebagai langkah 3. Jadi daripada makluman, kita tahu yang menyertai sejarah 70. 70 ini termasuklah 50 orang di sini yang menyertai sejarah dan bahasa Melayu. Jadi untuk mengetahui yang memilih sejarah sahaja, 70 ditolak dengan 50 di sini. Jadi tolak 50 iaitu 20. 20 ini yang menyertai sejarah sahaja.
Seterusnya, kita akan lihat ada tak bilangan murid yang tidak menyertai mana-mana kelas, yang bermakna akan berada di kawasan set semester sahaja. Jadi, kita letakkan di sini sebagai langkah 4 untuk kita mengenal pasti bilangan murid yang tidak menyertai kelas Bahasa Melayu mahupun sejarah. Jadi, kita tahu jumlah murid adalah 140. Jadi, kita letak 140. Kita tolak yang menyertai Bahasa Melayu sahaja 15. Yang menyertai Bahasa Melayu dan sejarah 50. Kemudian kita tolak yang menyertai kelas sejarah sahaja 20. Jadi kita dapati ada 55 orang murid yang tidak menyertai Bahasa Melayu atau sejarah. Jadi sekarang kita dah ada gambar Raja Van yang lengkap dan kita boleh menjawab soalan A. Jumlah murid yang menyertai kelas intensif. Jadi soalan A, yang menyertai kelas intensif bermakna menyertai kelas Bahasa Melayu sahaja, sejarah atau memilih kedua-duanya. Jadi di sini untuk jawapan A bermakna 15 ditambah dengan 50 ditambah dengan 20. Jadi kita dapat ada 85 orang murid yang menyertai kelas intensif. Dan soalan B, jumlah murid yang tidak menyertai sebarang kelas yang berada di luar kawasan set B dan set S tetapi berada dalam set semester, iaitu 55 orang murid. Jadi kita telah selesai menjawab soalan ini. Okey, jadi ini adalah jawapan yang sama seperti mana kita bincangkan sebentar tadi. Seterusnya kita akan bincang contoh 7 di dalam buku teks muka surat 104, iaitu sebanyak 200 orang murid universiti disoal selidik tentang penggunaan alat teknologi. Hasil kajian menunjukkan 155 orang pelajar memiliki telefon bimbit, 90 orang pelajar memiliki komputer riba, 37 orang pelajar memiliki tablet, 4 orang pelajar memiliki kedua-dua komputer riba dan tablet sahaja, 50 orang pelajar memiliki kedua-dua telefon bimbit dan komputer riba sahaja, 5 orang pelajar memiliki telefon bimbit dan tablet sahaja dan 83 orang pelajar memiliki telefon bimbit sahaja. Hitung A, jumlah pelajar yang memiliki ketiga-tiga alat teknologi tersebut. B, jumlah pelajar yang tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi tersebut. Jadi untuk soalan yang panjang seperti ini adalah penting kita memahami masalah terlebih dahulu. Okey, memahami masalah terlebih dahulu, iaitu jumlah pelajar kita keluarkan maklumat 20 orang, telefon bimbit 155 orang, telefon bimbit dan komputer riba sahaja 50 orang, telefon bimbit sahaja 83, komputer riba 90, tablet 37, komputer riba dan tablet sahaja 4, telefon bimbit dan tablet sahaja 5. Jadi ini maklumat yang kita keluarkan sebelum kita menjawab soalan. Seterusnya kita akan wakilkan set B, pelajar yang memiliki telefon bimbit, set K, pelajar yang memiliki komputer riba dan set T, pelajar yang memiliki tablet. Jadi untuk mewakilkan maklumat, kita akan lukis gambar Raja Van bagi memudahkan kita menjawab soalan. Jadi kita mulakan dengan melukiskan set semester. Kemudian kita lukiskan set B untuk telefon bimbit dan kita ada set K untuk komputer riba serta kita ada set T. Okey, seterusnya kita akan kenal pasti. Seperti biasa kita akan mula-mula cari kawasan persilangan terlebih dahulu. Jadi yang memiliki komputer riba, telefon bimbit dan tablet, sekarang kita tak tahu, kita letakkan sebagai X terlebih dahulu. Jadi kita tengok maklumat. Ya, seterusnya di kawasan ini, okay, setelah persilangan paling dalam, kita akan pilih di kawasan 2 ni, iaitu B untuk telefon bimbit,
K untuk komputer riba. Jadi telefon bimbit dan komputer riba adalah 50. Jadi kita isi 50 di sini. Okey, seterusnya untuk B persilangan T iaitu telefon bimbit dan tablet adalah 5. Jadi kita letak 5 di sini. Okey, sekarang kita kenal pasti pula kawasan persilangan di antara K dan T iaitu komputer riba dan tablet. Komputer riba dan tablet adalah 4. Jadi kita letak 4 di sini. Jadi kita telah isikan maklumat ini, maklumat ini, maklumat yang ini. Seterusnya kita akan cari pula yang memiliki telefon bimbit sahaja. Jadi telah diberi dalam soalan iaitu 83. Jadi 83 berada di kawasan B sahaja. Jadi di kawasan yang kita tidak tahu, kita boleh letak unknown untuk mewakili bilangan tersebut. Contohnya Y untuk kita dapatkan bilangan pelajar yang memiliki komputer riba sahaja. Okey, kita boleh letak P untuk bilangan pelajar yang memiliki tablet sahaja. Dan kita juga boleh letak Q mewakili bilangan pelajar yang tidak memiliki kesemuanya sekali ataupun tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi. Jadi sekarang kita nak cari jumlah pelajar yang memiliki ketiga-tiga alat teknologi iaitu X seperti diminta oleh soalan A. Jadi untuk mendapatkan X, kita ada maklumat yang memiliki telefon bimbit adalah 155. Jadi kita akan fokus di kawasan ini, di kawasan set B. Jadi jumlah yang memiliki telefon bimbit adalah 155. Bermakna 83 tambah 50 tambah X tambah 5 adalah 155. Jadi untuk dapatkan X 155, kita akan tolak dengan 83 tolak 50 tolak 5. Jadi kita akan dapat di sini iaitu 17. Jadi X adalah 17. Jadi X adalah kawasan persilangan di antara B, K dan T iaitu jumlah pelajar yang memiliki ketiga-tiga alat teknologi tersebut. Jadi kita dah menjawab soalan A iaitu 17. Jadi seterusnya X kita dah tahu 17, kita nak cari pula berapa Y. Jadi untuk dapatkan Y, Y berada di kawasan K iaitu memiliki komputer riba. Jadi kita tahu yang memiliki komputer riba adalah 90 orang. 90 orang ini berada di kawasan K iaitu Y tambah 50 tambah X 17 yang kita dah cari tadi tambah 4 adalah 90. Jadi untuk kita dapatkan Y, kita perlu cari Y, kita perlu cari P supaya kita boleh dapat Q. Jadi untuk dapatkan Y, jumlah yang memiliki komputer riba 90, kita tolak dengan 50. Okey, tolak 4 dan tolak X yang kita dah cari tadi iaitu 17. Jadi di sini 90 tolak 50 tolak 4 tolak 17, kita dapat Y kita adalah 19. Jadi di sini kita dah dapat 19. Jadi seterusnya kita nak cari P pula iaitu yang di kawasan T iaitu yang memiliki tablet sahaja. Jadi maklumat telah nyatakan yang memiliki tablet adalah 37 orang. Jadi 37 orang ni memiliki tablet. Tak kisah walaupun memiliki tablet dan komputer riba dan telefon bimbit. Jadi untuk dapatkan yang ada tablet sahaja iaitu P, sudah pasti 37 kita akan tolak dengan 5 tolak 4 di sini dan tolak X kita iaitu 17. Jadi kesemuanya kita akan dapat P kita adalah 11. Jadi kita dah dapat Y, dah dapat X, dapat P, kita boleh dapat Q. Kerana kita dapati jumlah pelajar adalah 20 orang. Jadi untuk dapatkan Q,
20 orang, maafkan saya, 200 orang. Jumlah pelajar 200 orang, kita akan tolak dengan semua unsur, bilangan unsur di dalam BKT, persilangan dan sebagainya. Jadi kita akan tolak 200, tolak 83, tolak 50, tolak 5, tolak 4. Kemudian kita tolak dengan X yang kita dah cari tadi, iaitu 17. Kita tolak dengan Y yang kita dah cari tadi, iaitu 19. Tolak P yang kita dah cari, iaitu 11. Maka kita akan kira menggunakan kalkulator. Kita boleh dapat Q kita adalah 11 di sini. Jadi Q ini adalah jumlah pelajar yang tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi. Jadi kita dapat menjawab soalan B, iaitu jawapannya adalah 11. Jadi ini adalah hasil jawapan sama seperti perbincangan kita sebentar tadi. Sekian saja untuk video pada kali ini. Diharapkan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.